yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes. Assalamualaikum. Cantik kan apa yang kita sedang lihat ini? Tahukah kamu bahawa segala benda yang ada dalam alam semesta ini, sama ada di langit maupun di bumi, berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, dengan ilmu pengetahuan, manusia telah berjaya mencipta pelbagai peralatan yang canggih dalam bidang sains maupun teknologi. Walau bagaimanapun, ilmu yang dikuasai oleh manusia sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha tinggi. Allah mengetahui setiap perkara yang telah, sedang dan akan berlaku secara terperinci. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmu, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Sifat ilmu ataupun Allah maha mengetahui adalah merupakan salah satu daripada sifat 20 yang wajib ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ilmu? Sifat ilmu Allah adalah bermaksud Allah itu maha mengetahui, dan pengetahuan Allah ini adalah meliputi segala sesuatu, sama ada di langit maupun di bumi, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dalil nakli berkaitan dengan Allah maha mengetahui dalam Al-Quran adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Surah Al-Anfal ayat 75, yang bermaksud sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ilmu Allah itu amat luas. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia walaupun ianya tersembunyi di lubuk hati kita. Allah mengetahui segala perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Tiada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun bidzatis sudur. Surah At-Taghabun ayat 4, yang bermaksud dan Allah sememangnya mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Apakah dalil ataupun bukti yang kita boleh fikir dengan akal kita bahawa Allah itu maha mengetahui? Bukti yang paling terdekat adalah penciptaan alam semesta. Sekiranya Allah tak bersifat dengan sifat ilmu, nescaya Allah tidak dapat menjadikan alam ini dan segala isinya, termasuk manusia, binatang, cakrawala dan lain-lain. Apakah hukum mempercayai sifat ilmu? Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahawa Allah bersifat ilmu. Wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya bahawa Allah bersifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat jahil. Jadi lawan kepada sifat ilmu adalah jahil. Okey, kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan Allah maha mengetahui. Sekarang kita nak belajar pula apakah perbezaan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Yang pertama, ilmu Allah tiada permulaan, manakala ilmu manusia ni ada permulaan. Maksudnya kat sini, kalau kamu kata kamu ada pengetahuan tentang sesuatu, pengetahuan kamu tu mesti ada permulaan. Dari mana kamu tahu benda tu? Tapi ilmu Allah ni tiada permulaan. Yang kedua, ilmu Allah sentiasa benar. Ilmu manusia pula boleh jadi benar ataupun salah. Ilmu Allah juga tidak terbatas, tapi ilmu manusia terbatas. Yang dikatakan ilmu manusia ni terbatas adalah bila mana manusia tidak dapat mengetahui perkara yang akan berlaku. Kita sebagai manusia tak boleh tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan, manakala Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang akan berlaku. Ini yang dikatakan ilmu Allah tidak terbatas.
Dan Allah juga mengetahui perkara-perkara gaib. Kita sebagai manusia tidak dapat tahu perkara-perkara gaib. Kita tak tahu apa itu perkara-perkara gaib. Seterusnya, apakah tujuan kita beriman dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, supaya kita dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita jujur dalam melakukan amalan kita. Selain itu, kita juga beriman dengan sifat ilmu Allah supaya kita rajin menuntut ilmu dan bersemangat dalam melakukan amal kebajikan dan akhirnya kita sentiasa berfikir ke arah kebaikan. Apa akibat sekiranya kita mengingkari sifat ilmu Allah? Yang pertama, ianya dapat merosakkan iman. Yang kedua, kita tidak jujur dan malas berusaha. Dan yang terakhir, kita akan sentiasa sombong dan melakukan kemungkaran. Okey, yang terakhir sekali, apakah kesan sekiranya kita percaya bahawa Allah itu Maha Mengetahui? Yang pertama, ianya dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Seterusnya, kita akan sentiasa jujur dan melakukan amal kebaikan. Yang terakhir sekali, dapat melahirkan sikap suka menuntut ilmu.